Hai, kami ahli kumpulan 2. Kami akan membentangkan mengenai komunikasi interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Suhaimi, bernombor metik S54990. Maksud komunikasi interpersonal adalah komunikasi di antara dua orang individu, seperti komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antara cikgu dan murid. Komunikasi ini digunakan untuk memperkenalkan diri atau mengenali seseorang. Komunikasi ini juga digunakan untuk membina satu perhubungan, mengekalkan satu perhubungan, memusnahkan satu perhubungan atau membaiki satu perhubungan. Proses pembinaan hubungan interpersonal terdiri daripada 6 teori. Teori yang pertama, teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang kedua, teori penembusan sosial. Teori yang ketiga, teori peraturan. Teori yang keempat, teori tarikan. Teori yang kelima, teori pertukaran sosial. Teori yang keenam, teori kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Aiman bin Zainuddin. Nombor matrik saya S54447. Hari ini saya akan menerangkan proses perhubungan yang pertama, iaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menerangkan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap orang yang tidak dikenali atau orang asing pada permulaan pertemuan atau hubungan. Teori ini meramalkan bahawa ketidakpastian yang tinggi akan menghalang keakraban, manakala ketidakpastian yang rendah pula akan meningkatkan keakraban. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakpastian yang tinggi akan mengurangkan perasaan suka terhadap orang lain, manakala ketidakpastian yang rendah pula akan meningkatkan perasaan yang suka terhadap orang lain. Sebagai contoh, terdapat dua individu, iaitu individu A dan B. Jika individu A memahami bahawa individu B seorang yang baik hati tetapi mempunyai sifat panas baran, ia juga tetap menyukainya. Sebaliknya, jika individu A tidak pasti tentang sikap individu B, maka individu A boleh mengelakkan dari membina perhubungan dengan individu B. Okey, teori yang kedua, teori penembusan sosial. Teori ini diasaskan oleh Altman dan Taylor 1973 dalam De Vito pada tahun 2004. Teori ini menggambarkan keluasan dan kedalaman perhubungan yang dibina. Teori ini meramalkan bahawa semakin akrab perhubungan, maka semakin meningkatlah kedalaman dan keluasan perhubungan. Manakala semakin jauh perhubungan, maka keluasan dan kedalaman perhubungan akan semakin berkurangan. Seterusnya adalah teori peraturan. Teori ini diasaskan oleh Argonne dan Henderson pada tahun 1984 dalam Dedito 2004. Teori ini menggambarkan perhubungan sebagai interaksi yang ditetapkan oleh peraturan yang dipersetujui oleh pasangan. Apabila peraturan diikuti, perhubungan akan dikekalkan. Namun apabila peraturan tidak diikuti, perhubungan akan berhadapan dengan masalah dan mungkin akan menghadapi kesusahan dan bahkan akan musnah. Sebagai contoh, terdapat peraturan yang telah ditetapkan dalam perhubungan, misalnya berkait dengan sikap, kepercayaan, nilai dan minat. Namun jika peraturan yang telah dipersetujui dilanggar, maka ia akan menjejaskan perhubungan yang telah dibina. Saya akan membentangkan teori tarikan. Teori tarikan mempunyai 3 perkara utama, iaitu penampilan, persamaan dan perhargaan. Penampilan adalah cara untuk menarik orang menarik penampilan, iaitu jika kita berketerampilan baik, kita dapat menarik perhatian orang dengan mudah untuk berkomunikasi atau untuk berborak dengan kita. Persamaan, jika kita ingin memilihkan ataupun mencari kawan, kita mestilah mencari seseorang yang mempunyai banyak persamaan dengan kita. Contohnya, jika dia minat membaca, kita juga adalah seorang yang minat membaca. Perhargaan adalah cara untuk menarik perhatian orang dengan memberikan suatu ganjaran atau suatu kata-kata pujian. Sebagai contoh,
ibu bapa yang memuji anak-anaknya dan cikgu yang memberikan hadiah kepada anak muridnya atas segala hasil kerja keras murid tersebut. Teori pertukaran sosial. Teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahawa terdapat unsur-unsur seperti ganjaran, pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi dalam perhubungan sosial. Individu yang berinteraksi secara rasional cuba memaksimalkan faedah atau ganjaran yang diperolehi atau bakal diperolehi dalam interaksi tersebut. Elemen dalam teori pertukaran sosial. Ganjaran, nikmat, kepuasan dan sanjungan yang diperolehi oleh seseorang dalam satu-satu perhubungan. Contohnya allowance, kenaikan gaji, cuti dan bonus. Kos, hukuman yang dikenakan, tenaga yang dicurahkan dalam perhubungan atau ganjaran yang terpaksa dilepaskan kerana seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu perkara daripada melakukan perkara yang lain. Hasil sama dengan ganjaran yang diperoleh daripada sesuatu perhubungan setelah ditolak kos yang ditanggung. Komitmen, persetujuan antara dua individu atau lebih bagi meneruskan perhubungan yang sedia ada. Sumber, komoditi dalam bentuk material atau simbol yang boleh dipindah tangan melalui perlakuan interpribadi dan yang membolehkan seseorang itu memberi ganjaran kepada orang lain. Tahap perbandingan. Tahap perbandingan adalah sumbangan pengalaman dan jangkaan pengalaman terdahulu dalam menentukan darjah kepuasan yang diperolehi oleh seseorang dalam satu-satu perhubungan. Harapan seseorang terhadap apa yang dirasakan layak diterimanya daripada perhubungan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muzammil. Saya akan menceritakan tentang teori kesetaraan ataupun equality theory. Okey, apabila sebut pasal equality, kita akan automatik tahu iaitu equality bermaksud keseimbangan ataupun hak yang sama, ataupun lebih tepat nilai yang sama. Okey, saya ambil satu contoh. Teori ini menjelaskan seseorang membina dan mengekalkan hubungan dengan nisbah kos ganjaran hampir sama dengan pasangan. Okey, contoh ni saya ambil daripada pasangan yang berkahwin iaitu lelaki dan perempuan. Okey. Jika seseorang bekerja lebih keras dalam hubungan berbanding pasangan, maka tuntutan kesetaraan dia perlu mendapat ganjaran berbanding pasangannya. Kebiasaannya orang menginginkan kesetaraan dalam perhubungan di mana mereka bekerja sama keras bagi mendapat ganjaran yang sama. Okey, seperti contoh yang pihak lelaki membuat sesuatu perkara dan mendapat feedback yang sama, dan juga perempuan itu tersebut dia juga melakukan sesuatu yang sama dengan lelaki tersebut dan mendapat ganjaran yang sama juga. Tak ada beza pun, iaitu dia dibahagikan hak sama rata. Okey, teori kesetaraan kos ganjaran. Contoh situasi, pasangan suami isteri bekerja di pejabat. Apabila tiba di rumah, isteri perlu melakukan kerja rumah tangga. Dalam situasi ini, isteri dianggap membayar kos tenaga yang lebih berbanding suami. Seperti contoh, apabila suami itu balik dan dia punya kerja hanya di pejabat, dan bila balik dia tak melakukan apa-apa, di mana isteri tersebut dia bekerja, tapi bila dia balik ke rumah dia kena jaga anak, kena kemas rumah. Jadi bukan kesetaraan lah. Itu tidak dikenali sebagai equality. Equality ini apabila suami dan isteri itu melakukan benda yang sama dan mendapat feedback yang sama. Okey, kesan ini akan menyebabkan isteri tersebut tidak berpuas hati kerana apa yang dia keluarkan tapi tak dapat benefit dia yang sama rata. Okey, contoh terakhir saya akan ambil tentang equality ini. Yang paling senang iaitu apabila kita cerita tentang lelaki dan perempuan. Di zaman dulu, lelaki mendapat lebih ganjaran ataupun status dia lebih besar berbanding perempuan. Tapi zaman sekarang adalah hak equality lebih penting, iaitu di mana apabila lelaki dan perempuan tersebut
melakukan sesuatu perkara yang sama haruslah mendapat ganjaran yang sama. Daripada segi seperti contoh education, pembelajaran, mereka mendapat ilmu yang sama, dan bila bekerja mendapat status yang sama. Dan seterusnya adalah apabila di dalam society dia mendapat civil rights, iaitu hak bagi lelaki sama dengan hak bagi perempuan. Itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih.